kebaikan kan. Baik tuan-tuan, Allah SWT, pertama mimpi. Mimpi ni tuan-tuan dia boleh jadi daripada 3 perkara. Ingatlah, kita mimpi dia boleh jadi daripada 3. Yang pertama mimpi dia panggil sebut sebagai mimpi-mimpi yang baik. Mimpi yang Allah berikan kepada hamba dia untuk menunjukkan bahawa dia telah berada pada jalan-jalan kebenaran. Dan mimpi-mimpi yang baik, mimpi syurga, kadang-kadang ada mimpi jumpa Rasulullah SAW. Mimpi-mimpi ni, nak tahu mimpi ni biasanya kita akan ingat detail dia. Dah sekian lama kalau cerita tentang Rasulullah, dia teringat balik mimpi-mimpi dia tu. Dia boleh cerita detail mimpi dia, itu di antara. Dan apabila dia bangun, dia akan bersemangat. Yang kedua, tuan-tuan, mimpi yang disebut sebagai mimpi gangguan syaitan. Mimpi ni biasa tak ingat. Kita bangunlah keadaan kita sedih lah, kita bangunlah keadaan hati kita ceramuk lah, kita menangis lah, apa sebagainya. Kita celaru. Itu mimpi gangguan syaitan. Selalunya mimpi ni kita tak ingat. Kita tahu kata kita mimpi, kita boleh ingat 1-2 part daripada mimpi tapi kita tak ingat dia punya flow dia. Yang ketiga ni mimpi atas apa yang terlalu kita fikirkan. Kan, baru bayar deposit kereta, malam tu mimpi tukar sport rim, kan, tinta kereta. Contohlah, itu mimpi yang selalu yang kita ingat. Tuan-tuan, Allah SWT, maka Nabi SAW pesan dekat kita, jangan cerita mimpi kita kepada orang lain. Jangan cerita, melainkan kepada orang yang mampu untuk kita mentafsir mimpi kita. Bukan semua orang pandai mentafsir mimpi, tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan. Pergi tanya kawan-kawan kita yang Allah SWT, yang tak tahu apa-apa. Dia mimpi dia mati contoh. Dia kalau kita baca balik tentang tafsir mimpi ni, mimpi mati ni dia nak dapat kebaikan ke apa? Dia sebaliknya kan, kebalikan. Dia pun pergi tanya kawan dia, malam tadi aku mimpi mati ya." Kawan dia kata apa? "Kawanku tu mimpi macam tu juga, lepas 2 minggu je." Dia bertambah sakit, dia risau, akhirnya sakit, akhirnya mati sungguh. Bukan sebab mati, sebab apa dia terlalu risau, terlalu fikir apa semua menyebabkan dia tak lalu makan ke apa, dia punya apa, dia pressure, dia tekanan apa semua, akhirnya dia menjadi sakit sungguh. Jadi dalam salat semak sebagai contoh, sebab tu Nabi SAW tak bagi kita cerita mimpi. Kita sekarang ni jenis semua share kat Facebook. Betul, Ustaz. Tulis kat Facebook ni, "Saya semalam mimpi macam ni, apa tafsir dia?" Kawan-kawan semua pekat komen, semua jadi ahli tafsir mimpi belaka, tuan-tuan. Akhirnya menyebabkan kecelaruan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita nak tahu, sebagai contoh ada seorang dia bermimpi tengok seorang lelaki yang bertawaf dalam keadaan telanjang. Tuan-tuan boleh bayang tak? Dia tawaf dalam keadaan telanjang. Kalau kita ni yang akal-akal pendek ni, apa kita nak tafsir? Kita mesti tafsir, kata, ni mesti buat dosa besar sangat sampai tawaf telanjang apa semua kan. Lalu dia pergi tanya guru dia. "Wahai Syekh, semalam saya bermimpi ada seorang lelaki bertawaf dengan telanjang." Apa Syekh dia jawab? Itu menunjukkan bahawa orang itu beribadat dengan sangat ikhlas. Betul-betul apa ni berbeza dengan apa yang kita duk fikir dalam kepala. Maka tuan-tuan, lalu dia pun kata, sebenarnya yang si mimpi itu ialah Syekh. Guru dia itu dia mimpi. So tuan-tuan, jadi dalam keadaan mimpi, tuan-tuan, mimpi, kalau kita nak tahu tentang mimpi, maka kita bertanyalah kepada ahli dia. Dan jangan kita bertanya secara terbuka tersebut ataupun tanya kepada orang yang tidak mengetahui, kerana dia boleh menghilangkan motivasi dalam kehidupan kita sebab jawapan-jawapan yang salah mungkin berlaku. Yang kedua, boleh tak berdoa keburukan kepada saudara-saudara kita yang lain ataupun orang lain. Tuan-tuan, dia pernah berlaku kepada Nabi SAW. Nabi SAW pernah mendoakan keburukan kepada orang-orang yang berlaku zalim kepada Nabi SAW. Dengan Nabi SAW menyebutkan spesifik nama-nama mereka. Nabi sebut spesifik nama, sebut nama seorang. Sehingga salah seorang daripada musyrikin waktu tu, dia ketakutan disebabkan doa Nabi SAW. Waktu dia musafir, dia pergi duduk. Nabi SAW suruh Nabi SAW doa supaya singa terkam dia ataupun serigala terkam dia. Lalu sampai ketika dia bermusafir, di kalangan orang musyrikin, dia tidur di tengah-tengah. Sebab dia takut nanti kena terkam dengan serigala. Sungguh serigala tu datang dan tak ganggu yang lain dan ambil dia seorang. Berkat daripada doa Nabi SAW itulah. Dan demikian juga berlaku pada seorang sahabat Nabi SAW yang dia telah difitnah sehingga menyebabkan maruahnya jatuh sebagainya. Dia berdoa supaya orang yang memfitnahnya itu dipanjangkan usia sehingga tua, kemudian di hujung usia difitnah dengan wanita, dan sungguh berlaku. Jatuh mati dalam lubang, doa dia spesifik. Jatuh mati lubang, fitnah wanita di hujung usianya. Sungguh panjang usia dia sampai kening dia ni tutup mata dia. Kemudian difitnah pula dengan fitnah wanita di hujung usianya, jatuh mati dalam lubang. Ada tak doa-doa macam itu? Ada. Tetapi berbeza dengan kita, mereka Nabi SAW dan para sahabat berdoa itu dalam keadaan iman yang kuat. Bukan atas dasar nak balas dendam atau mendoakan keburukan. Yang kalau kita buat benda yang sama, semua orang akan dapat doa macam tu.
Ada orang komen unlike apa dislike kita punya komen pun, ya Allah bagilah buruk kat dia. Allah. Kan? Ada orang buat sikit dah, ya Allah apa hancurkanlah di hidup dia. Sebab kita akan berdoa dengan emosi kita yang tak menentu, dengan iman kita yang tak kuat. Dan kita, kalau kita diberikan keizinan untuk menghukum manusia, saya ingat semua orang kena hukum dengan kita. Maka tuan-tuan, mungkin posisi mereka, posisi Nabi dan posisi para sahabat dengan iman yang kuat, mereka layak untuk berdoa sedemikian. Tetapi bagi kita tuan-tuan, kita dengan iman kita yang lemah dan kita takut, kita berdoa dalam keadaan kita, emosi kita yang tak menentu ini, maka tuan-tuan lebih baik kita mengelakkan daripada perkataan ataupun doa-doa tersebut. Sebaliknya, kita berdoalah kebaikan kepada saudara-saudara Islam kita. Apatah lagi saudara Islam kita, ya Allah Engkau berilah hidayah kepada dia. Ya Allah berilah kebaikan kepada dia. Sebab salah seorang yang akan mendapat nikmat syurga Allah seluas langit dan bumi. Allah sebut dalam Quran. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wal afina anin nas, orang yang memaafkan kesalahan orang yang lain. Apatah lagi dia berdoa kebaikan kepada orang yang menzalimi dia. Wallahu a'lam.